Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Faman yahdihillahu fala mudilla lah, faman yudlilu fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزع منه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم أي إلى جهد دينكم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai rasul. Di hari pertama Allah taala terperintahkan Nabi untuk mendakwahkan manusia kepada Allah. Karena mendakwahkan manusia kepada Allah ada amalan yang sangat tinggi, amalan yang sangat mulia, amalan yang tidak pernah putus-putus sejak Adam alaihissalam. Inilah amalan yang tak pernah putus sejak Allah mencipta Adam. Walaupun sembahyang itu Allah perintahkan, selepas usaha tes iman, Ustaz mengajak manusia beriman berapa lama, Allah Ta'ala perintahkan salat, tuan-tuan yang mulia. Jadi di hari pertama Nabi SAW dilantik oleh Nabi. Di hari itu Allah Ta'ala perintah oleh Nabi, Qum fa'anzir. Karena Allah Ta'ala kata, Ya ayuhal mudathir, Ya ayuhal muzammil, Wa ya muslimud, bangun dan beri peringatan. Ingatkanlah manusia tentang Allah, ingatlah manusia tentang kematian, ingatlah manusia tentang akhirat, kehidupan selepas mati. Qum fa'anzir, ingatlah kepada manusia tentang kalau manusia ini buat baik, apa balasan dia, apa ganjaran dia, apa anugerah Allah SWT kepada orang buat baik. Dan berilah peringatan pada manusia, kalau manusia meninggalkan perintah Allah, mati dengan tanpa iman kepada Allah, mati tanpa beriman ya Allah, apakah kecelakaan dia, apakah musibah dan kemusnahan yang akan menimpa dia untuk berbilion-bilion tahun. Berilah peringatan, bangun dan berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, besarkan Allah. Wahai Muhammad, besarkan Allah. Bahkan terjemah yang betul dan tepat adalah hanya Allah sahaja engkau besarkan wahai Muhammad. Dalam dunia ini jangan kau besarkan siapa-siapa pun, jangan kau puji siapa-siapa pun. Sehingga kalau manusia puji sesama manusia, Nabi kata kalau satu orang yang puji orang lain berdepan macam berdepan, maka lebih baik letak pasir di mulut dia.
letak pasir di mulut dia. Kita diperintahkan untuk puji belakang tak apa. Oh, si fulan tu Masya Allah, orang yang sentiasa ambil takazah. Di belakang kita puji dia, supaya datang muhabbah dan kasih sayang. Puji dia di depan, tanda dia, kita ingin letakkan dia dalam kebinasaan. Kalau kita ucapkan syabas, tak apa. Masya Allah, syahbaz Tuhan, Allah Ta'ala terterima Tuhan untuk buat usaha agama. Tahniah tak apa, tapi puji tak boleh. Oh, kamu ni macam ni, kamu ni macam ni. Puji hanya pada siapa? Wa rabbaka fakabbir. Hanya Allah sahaja, hanya Tuhan sahaja kau besarkan. Hanya Allah sahaja kau besarkan. Wa rabbaka fakabbir, itu terjemah dia. Kalau kita kata besarkanlah Tuhanmu, kalau terjemahnya macam tu, besarkanlah Tuhanmu, besarkanlah kenderaanmu, besarkanlah rumahmu, besarkanlah company kamu, besarkanlah perniagaan kamu, besarkanlah anak isteri kamu. Tapi kalau hanya Allah saja, hanya Tuhan kamu saja kamu besarkan, nah, yang lain selain kamu kecilkan. Saghirhu, kecilkanlah dia selain Allah. Selain Allah kau kecilkan. Ini maknanya. Kum, bangun, bawa jauhlah. Bukan masa kamu nak tidur lagi. Sebelum ni kamu belum dilantikin Nabi, tapi sekarang ni kamu dah dilantik Nabi. Bangun, bangun. Jauhlah, jauhlah, gerak, jumpa manusia. Ini perintah yang Allah Ta'ala beri pada Nabi SAW. Perintah jauhlah, perintah gash. Seperti mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengajak manusia kepada Allah, begitu juga Allah perintah pada umat ini. Apabila umat ini mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia beriman kepada Allah, kefahaman yang Allah bagi kepada Nabi-Nabi, Allah akan bagi pada umat ini. Kefahaman tentang Al-Quran, tentang hadis, yang Allah bagi pada Nabi-Nabi, Allah Ta'ala akan bagi pada umat ini. Sebab umat ini telah buat usaha dan kerja seperti mana Nabi-Nabi buat usaha. Kalau doktor sama doktor, tuan-tuan, jadi segala perkara yang berhubungan doktor, dia sama-sama akan faham. Dia akan faham. Tulisan mereka akan dapat dibaca, sama-sama faham. Tapi doktor dan engineer, walaupun dua-dua habis universiti, sudah pasti apa yang doktor faham tak akan difaham oleh engineer, walaupun dia boleh buat bangunan tinggi. Begitu juga apa yang difaham oleh engineer, doktor tak faham. Begitulah tuan-tuan mulia, bila Nabi, semua Nabi buat usaha dakwah, dan umat ini buat usaha dakwah, Allah Ta'ala akan bagi faham kepada umat ini yang buat usaha dakwah ini, usaha mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia supaya beramal, mengajak manusia berkebaikan, melarang manusia berkeburukan, maka Allah SWT akan bagi faham kepada umat ini seperti mana Allah bagi faham kepada Nabi-Nabi. Sebab itu kita tengok untuk dalam sirah atau dengan sejarah, kefahaman umat Musa alaihissalam dan kefahaman sahabat Musa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat usaha dakwah dan mengajak umat sama-sama buat usaha dakwah di hari pertama lagi di Mekah. Di Mekah di hari pertama lagi, siapa saja ucap kalimah, Nabi ajak sama-sama, sahabat-sahabat semua dah faham. Yang kita selalu cakap, Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah kerja saya? Itu tak ada dalam hadis pun. Apakah kerja saya Rasulullah? Itu tak adalah hadis pun. Sebab Sayyidina Abu Bakar dah faham dah, tak payah tanya dah. Satu orang bapa, dia bawa barang banyak, Masya Allah, bawa barang banyak berat. Tiba-tiba anak dia lalu. Anak yang bijak, dia takkan tanya bapa, apa saya boleh bantu?
Dia tanya kan, Bapak apa saya boleh bantu? Terus dia akan berlari kepada ayah dia, dah akan ambil barang. Bapak pergi saya bawa, pergi saya bawa. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar terlihat siang malam fikir risau Nabi SAW. Bergeraknya Nabi SAW jumpa orang. Begitu bersungguh-sungguh di satu usaha, tanggungjawab yang bagi Nabi, satu bebanan bagi Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar tak payah tanya dah. Terus Sayyidina Abu Bakar pun sama-sama membuat usaha dakwah, mengajak manusia kepada Allah, memperkenalkan Allah kepada manusia. Sudah menjadi tanggungjawab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehinggalah sahabat-sahabat yang mana ucap kalimah, ada Nabi larang, jangan dakwah lagi, balik. Karena Nabi bukan larang dakwah tu, larang takut dia punya tahap iman dia tu. Sebab di Mekah ni keadaan dia tidak, bukan setakat halau keluar dari masjidnya. Mereka akan pukul, mereka akan buat apa saja. Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu. Tapi kekuatan iman dia tadi, bila ucap kalimah, tu ya sahabat tuan-tuan, ucap je kalimah, Allahu Akbar. Ucap je kalimah, terus tidak ada syirik lagi dalam hati dia. Ucap je kalimah, tak, kalimah tadi telah membersihkan segala bentuk syirik daripada hati dia. Sehingga dia tak takut lagi dengan Quraisy apa akan buat dengan dia. Tak takut dengan marah orang Quraisy, tak takut dengan pukulan orang Quraisy akan mengeluarkan, akan mencederakan dia, keluar darah sehingga dia pengsan. Tak takut lagi dah. Yang dia takut kepada siapa? La ilaha illallah. Takut kepada Allah saja, tak takut kena marah, tak takut kena halau, tak takut kena apa pun. Pergi pula tempat orang Quraisy berkumpul pula tu. Kalau pergi lah mana-mana sudut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana-mana, siapa nak pukul dia? Kalau masjid haram sekarang bolehlah. Tapi kalau sewaktu tu terus ucap je kalimah la ilaha illallah, 4 penjuru. Orang daripada 4 penjuru telah tekam dia tuan. Tekam dia. Jadi semua kita sedia buat jaulah insya-Allah. Kita kena pergi 4 penjuru masjid. 4 penjuru masjid. Buat dan 4 penjuru alam ni kita nak pergi. Mengajak manusia kepada Allah, memperkenalkan Allah kepada manusia. Memperkenalkan Allah kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir. Dan kita besar, hanya Allah saja kita besarkan, sehingga besar Allah ni benar-benar masuk dalam hati kita dan terkeluarlah segala apa? Syirik dalam hati kita. Hanya untuk melihat hati kita banyak syirik lagi. Apabila datang takaza agama dengan takaza duit, mana kita dahulukan biasanya? Jadi amalan kita itu membuktikan keyakinan dan kepercayaan kita. Banyak syirik. Jadi kita kena besarkan Allah sampai Allah dan kebesaran Allah benar-benar masuk berkarumbi dalam hati kita. Sehinggalah datang takaza agama, bila-bila masa kita siap sedia macam sahabat. Macam sahabat. Macam anbiya, macam nabi-nabi. Musa alaihissalam waktu di Mesir, dia telah sebelum jadi nabi ya. Sebelum jadi nabi dia tampar. Kita nak jadi gangster pun sebelum dapat usaha dakwah. Nak jadi usaha dakwah kena tinggalkan semua tu. Sikit-sikit nak mengamuk, sikit-sikit nak. Itu sebelum ya. Bila dari dakwah ni masya-Allah, bawa akhlak nabi. Musa alaihissalam sebelum dilantik nabi, dia marah, dia tampar sekali. Satu orang Firaun telah mati waktu itu juga. Musa alaihissalam dia tamparan dia tuan, kekuatan nabi, kekuatan dia.
Jadi dia telah meninggalkan Mesir karena takut ditangkap oleh Firaun. Ya, sebelum jadi nabi, tapi bila dia keluar dari Mesir setelah 10 tahun, di sana dapat dalam perjalanan nak balik dapat perintah. Perintah pula Allah Ta'ala suruh jumpa orang yang sebelum ni dia lari, Firaun. Allahu Akbar. Satu tu Firaun telah buat ihsan kepada Musa AS, telah jaga dia waktu daripada kecil lagi. Biasanya kita kalau orang buat baik dengan kita, tiba kita buat salah dengan orang tu, Allah, segan kan, betul tak? Orang nak buat baik dengan kita buat salah, segan. Yang keduanya, buat pula kesalahan sehingga menyebabkan kematian. Nak pergi jumpa dia pula, macam mana? Jadi tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Musa AS bila datang perintah untuk pulang, bukan pulang hanya semata-mata nak ziarah ibu bapa, nak ziarah keluarga, tapi balik atau maksud dakwah. Balik atau maksud apa? Balik atau maksud dakwah? Balik ke Mesir atau maksud dakwah? Jadi sebenarnya ni Allah Ta'ala sebutkan kisah Musa AS, kisah Nabi dulu untuk apa tuan-tuan? Tuan Allah beritahu ke umat ini. Allah beritahu umat ni. Satu orang yang nak jadikan anak dia doktor, dia kena baca kisah-kisah doktor banyak-banyak. Baca kisah doktor. Wah, doktor macam ni, doktor macam ni. Wah. Lama-lama daripada kecil lagi terbentuk fikir doktor dan jazbah di doktor. Begitu Allah Ta'ala nak jadikan umat ni da'i. Sebab tu Allah beritahu kisah-kisah Nabi dulu macam mana mereka buat dakwah. Kita belum lahir lagi, Quran dah ada. Supaya umat ni baca kisah Nabi-Nabi macam mana mereka buat dakwah. Tidak apa-apa Allah nak cerita. Apa Allah nak cerita? Sebagai cerita, sebagai kisah. Untuk itu saja. Betul habis. Untuk umat ni ambil pelajaran, ambil contoh macam Nabi-Nabi dulu buat dakwah. Kita pun hidup kena sentiasa ambil takaza agama. InsyaAllah tuan, sentiasa ambil takaza agama. Inilah kemuliaan umat ini. Lari daripada takaza agama ini kehinaan umat ini. Lari daripada takaza agama adalah kehinaan umat ini tuan-tuan. Mengelak diri daripada takaza agama inilah kehancuran umat ini, kehinaan umat ini. Mengelak, lari. Allah sebut dalam Quran macam mana orang yang mengelak, orang yang dalam Quran Allah sebut. Sebab tu baru ni di Malaysia, di Nizamuddin dia beritahu kita kena baca surah Taubah. Tengok terjemahan dia, perhatikan macam mana surah Taubah ni. Di situ ada sifat orang mukmin yang sebenarnya, macam mana mukmin yang sebenarnya. Di situ ada sifat munafik suka ngelak-ngelak daripada takaza. Dan semayang pun tengok waktu orang dia datang semayang pun karena untuk takut orang kata apa. Kita ini banyak kita tinggalkan kebaikan takut orang kata apa. Betul tak tuan? Banyak orang Islam hari ini tinggalkan kebaikan takut orang kata apa. Dan tak buat keburukan takut orang kata apa juga. Saya kalau tak kahwinkan anak saya cara Yahudi Nasara, nanti orang kata apa pula? Kalau saya tak kahwinkan anak saya cara Yahudi Nasara, nanti orang kata apa pula? Oh, tengok biasa ya. Panggil orang makan, habis tak ada bunyi apa-apa. Macam mana ni kenuri apa macam ni? Kenuri Rasulullah lah ni. Allah, takut orang kata apa? Jadi hari ini iman kita pada orang tu lebih daripada takut Allah kata apa. Takut Nabi kata apa. InsyaAllah daripada hari ini kita azam mati, kita jaga takut Allah kata apa insyaAllah. Takut Nabi kata apa. Sebab tu kita kena buat usaha agama. Sebab tu kita jaga tertib dakwah kita. So, tak buat gas minggu ni takut
Allah dan Rasul kata apa pula pada saya? Saya tak dakwah, umat tak sediakan umat kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Nanti macam mana Allah SWT akan murka pada saya? Saya sediakan umat ini, beritahu dia, wa rabbaka fakabbir. Allah pasti akan gembira dengan saya, Allah suka dengan saya. Dan Allah suka pada saya, wa in wajadtani wajadta kulla syai'. Kalau kamu dapat aku, kata Allah, kamu akan dapat segala-galanya. Dapat aku, dapat segala-galanya. Wa in faqadtani, kalau kamu tak dapat aku, kerana makhluk, kamu utamakan makhluk, utamakan selain Allah setiap gerak-geri kita, segala zahir pakaian kita, segala pekerjaan kita, kerana selain daripada Allah, faqadta kulli syai', kamu telah hilang segala-galanya. Tidak usah dakwah ni tuan mulia, bertujuan supaya kita dapat Allah. Dapat apa? Kita dapat apa? Dapat Allah, Allah bersama kita. Ini mana baru ni mana syokat bayan di Istimak Tonggi, ya. Kita ni kita sebut Allah, Allahu Akbar. Mana kata orang alim paling besar sekali orang yang kenal Allah. Lagi dia kenal Allah, lagi itulah lagi besar alim dia. Orang paling jahil sekali adalah orang yang tak kenal Allah. Dia hanya kenal hak zahir aja. Ya'lamuna zahir min hatid dunia. Hak zahir dunia ni semua dia tahu. Sampai sedetail-detail dia tahu. Allah kata, ya'lamuna zahir min hatid dunia. Dia tahu di kehidupan dunia semua dia tahu. IT tak IT semua dia tahu. Detail. Oh manil akhiratu mughafilun. Tapi tentang akhirat jahil, lalai, tak tahu apa. Dia akan dihisap oleh Allah, dia akan mati, masuk kubur, apa keperluan iman, apa keperluan di akhirat. Semoga jadikan kita orang yang tahu insya-Allah. Jadi tuan yang mulia, kata Maulana, sahabat kenal Allah dengan sifat-sifat dia. Dengan dia sebut nama Allah tu dengan kebesaran dia. Seperti mana hari ini kata dia, kita kalau sebut nama makhluk, bukan setakat nama dia aja, tapi kita sebut dengan rasa kebesaran. Kalau sebut menteri, dengan kebesaran dia dan kekuasaan dia, kemampuan dia, menteri. Kita Perdana Menteri lagi dengan kekuasaan dengan dia, dengan kebolehan dia. Sebut polis. Polis. Kita tahu kemampuan polis dan dia punya bidang kuasa dia. Bukan sebab polis lalu lepas itu. Polis. Polis. Dia ada. Sebab dalam hati kita dah ada benda tu. Sebab tu dia tersentak sikit. Polis. Sebab kita tahu bidang kuasa dia. Dan kita telah dengar lagi dan lagi dah. Kita telah takutkan anak-anak kita, nanti polis tangkap dia. Kecil-kecil lagi. Astaghfirullah. Allah ampunkan kita tuan. Allah. Itu sebut. Begitu juga Maulana kata kalau kita sebut buah, kita terbayang dengan buah manis. Buah manis. Buah pun kita terbayang, manis pun kita terbayang. Sebut limau. Limau, asam limau, semua terasa. Masam. Limau dengan masamnya sekali kita bayang. Limau dengan masamnya sekali. Kan sebut buah manis, lain rasa. Kita tak macam tu je, limau manis, limau masam. Tak, tapi masam masam. Kita sebut Allah, sepatutnya kita kena sebut Allah pun dengan kebesarannya, dengan keagungannya, kekuasaan yang ada pada Allah. Allah tu macam mana? Macam sahabat-sahabat. Sebab tu Allah sebut tanda orang beriman dalam Quran. Apabila disebut nama Allah, yaitu telah alim ayatuna zadun imana. Disebut nama Allah, dibaca Quran, bertambah iman dia. Allah.
Dan sahabat-sahabat ni tahu kekuasaan dan kehebatan Allah, kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata dia, bila kata sahabat ni, bila sebut makhluk, maka terbayang dalam sahabat kedaifan dia, kelemahan dia, tidak mampunya makhluk ni terpampang depan sahabat. Bila sebut makhluk, rasa tidak ada nilainya itu depan sahabat. Tidak ada nilainya makhluk, tidak ada kehebatannya makhluk. Itu yang sahabat-sahabat bayangkan kalau sebut apa-apa makhluk pun. Bukan saya sebut, mereka berdepan dengan makhluk. Laut. Nak seberang pergi ke Iran, ada laut. Bukan, soalnya kan mereka dah sebut. Bila berdepan dengan laut, dan hati mereka tidak ada kebesaran Allah ni begitu banyak disebut, didakwahkan, sehingga bila depan dengan laut pun, laut tu tak ada, kebesaran laut tu dah tak ada lah hati, bahawa laut tu menenggelamkan, boleh bahaya dan sebagainya. Tak ada lah hati sahabat lagi dah. Sebab tu mereka berjalan atas laut. Allah Ta'ala tunduk. Munaisur rahmatullahi kata, Munaisur rahmatullahi beritahu, apa makhluk yang kita nafikan? Apa saja makhluk yang kita nafikan? Indonesia sebut nafi juga ya? Menafikan makhluk. Indonesia apa? Sama ya. Jadi kata Munaisur rahmatullahi, setiap makhluk yang kita nafikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut kehebatan yang ada pada makhluk tadi. Segala kehebatan dia, segala kebolehan makhluk tadi Allah akan cabut bila kita nafikan. Sebab tu Nabi SAW menceritakan satu orang muda yang selalu buat dakwah. Orang muda yang selalu buat dakwah, sehingga datang depannya Dajjal pun dia nafikan, kamu tak ada kuasa Allah. Yang mana sebelum tu Dajjal akan tunjuk dia punya teknologi dia. Apa teknologi Dajjal? Banyak. Antaranya adalah dia tunjuk kehebatan dia, teknologi depan pengikut dia, bahawa orang yang tidak beriman dengan dia, tidak percaya dengan dia, orang yang tidak percaya dengan dia kenapa? Dibelah dua. Ini sebutlah hadis belah dua. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Mana sebiji mata, sebelah hidung, semua ni separuh ni, sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ada orang operasi macam tu tuan? Satu cantum balik ada tak? Teknologi saya sekarang ni. Kalau banyak universiti dah ada dah. Dajjal tak ngaji universiti mana-mana pun. Tapi teknologi dia tinggi. Sebab tu kita jangan terkesan dengan teknologi yang ada. Makhluk. Orang yang terkesan dengan teknologi yang ada, wallahi dia akan terkesan dengan teknologi Dajjal nanti. Siapa terkesan dengan teknologi yang ada, pasti dia akan terkesan dengan Dajjal. Orang ni memang pasti akan ikut Dajjal. Jadi terpisah dua. Jadi pemuda ni begitu kuat iman dan yakin dia, sehingga nampak macam tu pun, dan pengikut Dajjal terkesan bersorak, oh hebat, Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat, boleh menghidupkan, boleh mematikan. Belum ada teknologi lagi boleh menghidupkan, mematikan. Dulu Namrud ada dakwah bahawa saya menghidup, mematikan, tapi tak boleh buat tahap Dajjal pun. Cuma dia ambil dua orang daripada penjara yang bersalah di sisi dia. Satu dia bebaskan, tengok saya menghidupkan, bebas, kamu pergi mana-mana kamu suka. Satu kata mematikan, mai sini, saya nak hukum pancung kamu, hukum bunuh. Tengok, saya mematikan. Ini Dajjal punya apa ni? Dia pusing kepala orang. Tapi Dajjal betul-betul nampak, semua pengikut dia nampak, oh bersorak. Oh, Tuhan kita pandai. Tapi setelah dicantumkan balik, kata pemuda ni, bertambah iman dia. Allah, bertambah ada iman daripada siapa? Pada Allah. Bertambah ada iman daripada Allah. Dia kata, tadi saya syak juga, betul ke Dajjal yang disebut oleh Nabi SAW?
Adakah ini ke Dajjal yang sebut Nabi SAW beritahu? Sebab ini pun orang alim belajar juga. Tahu juga dan dia dakwah juga. Masya Allah. Dia tengok bacalah hadis-hadis tentang hampir kiamat begitu gini. Dia baca dah. Dan dia yakin dah waktu tu pasti akan berlaku. Tapi dia tak pasti mana satu Dajjalnya. Bila dia buat macam tu je, sebenarnya Nabi cerita, dia cantum balik. Jadi Dajjal dah syok lah. Mungkin dia ni akan terkesan dengan teknologi saya, akan beriman dengan saya, ikut saya, pengikut saya. Saya kontrak dengan saya, bukan nak ikut saya. Maka dia kata, sekarang lah saya lagi yakin kamu adalah Dajjal yang Rasulullah bagi tahu. Bila pemuda nafi dia, maka sekarang dia nak buat kali kedua dah tak boleh dah. Tak boleh dah. Itu manusia warahmatullahi kata, apa saja yang kita nafi dalam dunia ni, Allah Ta'ala akan cabut. Hari ini kalau kita nafikan segala duit yang ada, duit tidak boleh menyempurnakan hajat siapa-siapa pun. Yang menaikkan hajat kita siapa? Allah akan jatuhkan mata duit dalam dunia ni, akan jatuhkan semua. Tak ada satu masa nanti lagi kuat kita nafi, lagi kurang. Sampai semua seluruh umat nafikan, maka duit dah tak ada nilai lagi dah. Sebab tu kita mau cakap. Kalau kita tak cakap, maka duit tu dah ada dalam hati. Bila nampak duit dia, Allahu Akbar. Kalau dapat tu senanglah, semua buat tablik semua hidup. Tablik kita tergantung dengan duit. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada lagi mana-mana nabi yang mana mereka buat tablik, dakwah ni atas dasar duit, harta. Tak ada lagi tuan. Sebab agama ni kuat. Usaha agama ni kuat. Mana usaha agama yang kuat bergantung dengan lemah. La haula wala quwwata illa billah. Satu pahlawan, Masya Allah, berjalan. Ada masalah, tak apa ni, baby ni ada baby ni, nanti dia akan tolong saya. Ni budak kecil ni akan tolong saya. Allah Akbar. Kata apalah engkau ni, takkan budak kecil boleh tolong. Begitulah kalau kita di zaman sahabat, tak apa saya ada duit ni, saya boleh keluar tablik lah. Sahabat kata, apa kamu ni? Tak faham lah apa kamu cakap ni. Tablik sebab duit. Duit kertas ni. Allahu Akbar. Sahabat lagi tak faham. Macam kita tak faham hari ni. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi kita mau keluarkan, bersihkan syirik daripada hati kita dengan kita mendakwah, banyak cakap bersama Allah. InsyaAllah tuan, dakwahkan bersama Allah di mana kita berada. Dan juga dakwahkan umat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu kebesaran sunnah, ketinggian sunnah, nilai sunnah. Beritahu kepada semua, dakwah beritahu. Daripada mana? Daripada muntakhab hadis. Daripada hadis-hadis yang ada dalam muntakhab tu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca, kita dakwahkan. Tujuan kita dakwahkan supaya bukan orang dapat ikut sunnah, kita dapat yakin pada sunnah. Sampai kehidupan kita daripada hujung rambut sampai mana? Sampai ujung kuku semua ikut sunnah. Rambut kita ikut sunnah. Hari ini kita tak dakwahkan sunnah ni tuan mulia. Dan orang kafir pula dakwah sunnah, dakwah cara hidup dia. Maka kita tengok banyak orang Islam terkesan dengan rambut orang bukan Islam. Dia rasa bangga. Sedangkan cara orang kafir ni membawa kehinaan, kehancuran. Tapi hak kehancuran, kehinaan itulah dibanggakan. Dia berujung rambut. Masya Allah. Sampailah ujung kaki. Maknanya ujung kaki maknanya kuku kita tu ikut sunnah juga. Nak potong kuku macam mana? Sampai setiap kehidupan kita ini, surah kita, rupa paras kita dapat ikut suratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut lahiriah, zahiriah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah perjalanan hidup kita. Safar kita ikut sunnah Nabi. Kita duduk makami kita ikut sunnah Nabi. Dan tuan-tuan yang mulia, mendakwahkan. Sekali jemaah kita pergi di Greece, setunggu kereta api, satu pemuda, orang Greece. Dia kata, "Are you Muslim?" Kata, "Kamu Islam ke?" Kata, "Ya, Islam." "Kamu percaya ke kata Muhammad ni? Muhammad ni kamu percaya ke?" Kata, "Ya, saya percaya, 100% saya percaya."
Dia kata ini semua direka semua sini, ini semua ni rekaan Muhammad. Saya beritahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Allah semua beritahu dalam Quran, kalau kamu syak di atas apa yang kami telah turun kepada Muhammad, mimma nazzalna ala abdina, atas hamba kami, apa yang kami turunkan Al-Quran, apa saja atas hamba kami, fa'tu bi suratin. Kalau tolong kamu bawa satu surah. Surah pendek, tak apa, inna atainam, tak apa dah. Bawa. Allah cabar. Terus semua manusia seluruh dunia, segala profesor, segala engineer, segala doktor, segala bijak pandai, seluruh dunia sampai kiamat Allah challenge. Kamu buka universiti, sejuta universiti dan bersama bercantum dan fikir macam nak buat satu surah. Sekarang ni Allah Ta'ala dah cabar, dah sekarang ni dah 1500 tahun dah, hampir dah saya bagi tahu dia. Kita sampai sekarang kenapa orang tak buat satu ayat? Kalau ni rekaan Muhammad, dia pun tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah, setengah jam. Sebab dia tertanya kita, kita pun tak digalakkan dakwah orang bukan Islam kan, tapi dia tanya kita, kita beritahu. Dia pun macam bagi percakapan yang macam tu, maklum biasa. Tapi bagi dia tu dah satu maklumat yang ada dalam dia dan maklumat baru datang dah bertembung dalam tu. Sudah. Maklumat sebelum ni 100% Muhammad ni rekaan. Sekarang Muhammad dan maklumat yang kedua pula, tidak, Muhammad ini adalah seorang rasul diutus oleh Allah. Dan segala apa yang datang keluar daripada Allah, wahyu. Sekarang bertempung dua tu, bergaduh dua tu. Maklumat, antara dua maklumat. Sekalah maklumat yang pertama, masuk tu, masuk iman. Tu kita pun dakwah macam tu juga. Maklumat yang pertama, duitlah segala-galanya. Duitlah segala-galanya. Begitu dakwah, duit tak boleh apa-apa tuan-tuan. Tak boleh jamin, harta tak boleh menjamin kita. Kita tengok, Qarun ada harta banyak tapi tak bahagia, tak selamat, gagal. Maka maklumat yang datang, apa yang kita dakwahkan akan datang, akan bertempung dengan maklumat yang ada dah. Yakin yang ada tu. Lagi kuat kita dakwah, lagi hentakkan syirik yang ada dalam iman tadi, akan melunturkan segala syirik yang dalam hati. Dan otak kita segala-galanya. InsyaAllah semua sedia jalan tuan. Hari-hari mau cakap. Dakwahkan kepada Allah, dakwah kepada Rasulullah. Sehinggalah kehidupan kita benar-benar terkesan, terpengaruh dengan sunnah Nabi SAW. Setiap masa dan keadaan. Sahabat pergi Syam, makan bersama raja-raja yang bukan Islam, satu safrah. Makanan jatuh, dia tak terkesan dengan raja depan dia. Dikesan dengan sunnah Nabi. Terpengaruh dengan sunnah. Dia ambil, dia bersihkan, dia makan. Tengok. Kita pun hidup kita mau yang terkesan dengan apa yang di luar sana, yang terpengaruh apa di luar. Sunnah Nabi dalam dakwah bawa sunnah, dalam ibadat bawa sunnah, dalam muamalah bawa sunnah, dalam muasyarah bawa sunnah, dalam pernikahan yang belum kahwin ni, yang ada ni bujang nak nikah pun ikut sunnah, nak kahwinkan anak, nak kahwinkan cucu ikut sunnah. Yang terkesan dengan semua orang. Kan Nizamuddin itu mana amalat beritahu. Dia kata hari ni perkahwinan ni satu keperluan, dia kata. Betul tak satu keperluan? Atau ke maksud? Keperluan kan? Keperluan. Dia kata buang air keperluan tak? Nak pergi buang air? Keperluan tak? Dia kata untuk pergi buang air, ada tak orang hantar kad? Ada orang hantar kad tak? Tempat tuan-tuan ada tempat, saya nak buang air, hantar kad 1000 cop. Hantar saya nak buang air ni, saya nak pergi tandas. Dia kata Maulana, seperti mana buang air satu keperluan, dan kita tak pernah hantar kad. Kalau hantar kad, orang kata gila kamu. Begitu juga nikah kahwin satu keperluan, takkan hantar kad juga. Ustaz saya pernah kahwin, anak dia seekor ayam je, bukan dia kedekut. Bukan dia kedekut, dia nak beritahu umat ni kahwin ni gitu je, mudah je. Bukan satu besar-besar. Yang besarnya keluar jalan Allah, buat gash, jauhlah, ta'lim, Masya Allah, ni besar, sembahyang ni besar.
Kahwin ni kecil-kecil je, tak perlu habis banyak duit. Tak payah heboh-heboh. Ni kita untuk semayang tak buat gas, untuk jemput kahwin buat gas, masya-Allah. Dan pula orang yang tak panggil rasa kenapa tak panggil. Macam mana hari ni tuan-tuan mulia, macam mana hari kenduri, kalau kita tak panggil, kawan kita akan cakap, kenapa tak panggil? Wallahi akhirat nanti tak ajak dia beragama, akhirat dia akan cakap, kamu tak panggil saya, kenapa lu? Tak beritahu tabligh ni penting. Kenapa? Lagi dia dakwah kita. Kenapa tak panggil? Usaha dakwah ni penting, yang tuan nak keluar-keluar, kenapa tak beritahu saya? Yakin pada Allah ini adalah asas. Saya, oleh kerana tuan tak cakap dengan saya telah usaha atas duit hati hari-hari sehingga saya mati. Kenapa tak beritahu bahawa duit tak boleh selesaikan masalah? Kenapa tak beritahu saya? Dia akan dakwah kita akhirat nanti. Tuan semua sedia sekarang tuan? Hari-hari bersiapa saja, apa keadaan, nak ajak manusia kepada solat, bersemayang. Begitu kepentingan semayang, supaya kita yakin dengan solat. Bila kita dakwah manusia bersolat, begitu kelebihan solat, maka Allah akan beri kekuatan bagi kita. Waktu solat kita boleh tinggal segala-galanya berkat dakwah tadi. Satu orang dia beritahu Mufti Zainal Abidin. Dia kata, Mufti, saya ni orang pedagang, peniaga. Saya meniaga dekat market, dekat. Jadi saya susah nak, zuhur ni susah lah. Mufti Sa'ad kata, pagi-pagi kamu datang, segala kedai kiri kanan tu, kamu kena dakwahkan, bagi tahu maksudnya kerjaan saya dan tuan dalam agama. Bila kita jaga perintah Allah, Allah kan jaga kita. Perintah Allah besar selepas iman adalah solat. Jadi kita mau jaga solat. Dia buat 3 hari je, dia kata Allah dah beri kekuatan dia, masya, untuk jaga solat zuhur. Azan je dah gelisah nak pergi sembahyang zuhur. Tujuan kita dakwah adalah supaya kita dapat kekuatan. Insya-Allah tuan, dakwah manusia berilmu, begitu ilmu Rasulullah, kehebatan ilmu Rasulullah. Selain daripada ilmu Rasulullah itu bukan ilmu, itu adalah maklumat. Hari ini orang bukan Islam telah keliru kaum Islam. Yang ada di universiti itu dia anggap ilmu, yang ada di madrasah dulu dia anggap itu semua ni madrasah. Nak makan apa? Nak kerja apa? Ni masa PhD ilmu itu. Nanti kamu akan terjamin kehidupan. Jadi dah keliru orang kita. Bahkan ilmu yang sebenarnya apa saja berhubung kait dengan soalan dalam kubur, man rabbuka, itu kalau kita boleh jawab, itu mana kita ada ilmu. Kalau ada PhD tak boleh jawab, jahil, tak ada apa-apa. Ilmu yang diwarisi oleh Nabi SAW itulah ilmu yang sebenarnya. Ilmu tentang Allah, tentang akhirat, kubur, mahsyar. 6 sifat ni ilmu. 6 sifat ni ilmu. 6 sifat ni ilmu. Itu juga untuk supaya kita setiap perkara kita nak buat, kita yakin bahawa dengan cara Nabi saya akan berjaya. Dengan ilmu Nabi saya berjaya. Saya kena tahu semayang macam mana, kehidupan saya. Setiap kehidupan saya berdasarkan iman dan ilmu. Setiap amalan saya berdasarkan apa? Iman dan ilmu. Seperti mana setiap amalan, kata Maulana Ibrahim, tanpa iman Allah akan tolak. Begitu setiap amalan tanpa ilmu Allah akan tolak. Tuan-tuan yang mulia, begitu juga ya, kita mau dakwah umat ini pada zikir, pada pentingnya zikir, supaya kita sendiri ingat Allah. Beritahu pentingnya zikir. Sehinggalah kita beritahu para umat ni bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang mengingati Allah, masalul ladzina yadhkuruna rabbahu, diumpamakan orang yang mengingati Allah. Orang yang apa? Ingat Allah. Dan diumpama orang yang tak ingat Allah, masul mayitul hayyu mayit, seperti orang yang hidup dengan orang mati. Jadi kalau kita tengok satu orang, apa keadaan dia, tengok dia zikir tak? Kita terkesan dengan sabdaan Nabi, dia zikir tak? Dia zikir, dia berjaya. Tapi kita hanya tengok luar saja, dia ada kereta besar tak? Berapa biji? Wah. Kalau dia bukan Islam, dia naik kereta sebesar Kuala Lumpur pun, dia gagal 100%. Dia tak Islam, tak ingat Allah pula. Dan Nabi kata dia mati. Macam mana kita doa agung-agungkan dia? Orang yang mati macam mana? Mati tanamnya dalam kubur, tak usah doa agung-agungkan dia. Dia orang yang tak ingat Allah ni, dia mati. Tengok, kita cuba
bawa pemikiran kita, keyakinan kita ikut apa yang Nabi sabdakan, apa yang Allah bagi tahu Nabi. Atas itulah kita ukur manusia. Orang yang Nabi kata mati, kita jealous dengan dia. Macam mana saya nak mati macam dia juga. Nabi kata mati, tak ingat Allah. Macam mana saya boleh jadi macam dia? Sepatutnya orang hidup dia nak, orang yang mati dia nak hidup macam kita. Oh, saya pun nak hidup, ya Allah, baliklah saya ke dunia nak hidup. Walaupun seminit saya nak hidup. Dan kita pula nak mati. Jadi semoga Allah jadikan kita orang hidup insya-Allah. Dan melalui kita asbab untuk manusia lain hidup, iaitu sediakan untuk zikir. Insya-Allah tuan. Dan bagi masa untuk ingat Allah ni. Baca Quran sebelum subuh, mau ni mau nasihat. Bayan, dia kata masya-Allah. Haji Rahmatullah telah cari dalam Quran dan hadis. Dalam banyak kitab-kitab, amalan yang paling membawa nur yang terhebat sekali, iaitulah baca Quran sebelum subuh. Baca Quran sebelum subuh. Sebelum subuh tu kita buat 4 amalan. Tahajud, zikir, baca Quran dan doa. Baca Quran dengan melihat sebelum subuh. Semoga Allah bagi taufik kita buat amalan sampai mati insya-Allah. Dan bagi taufik pada kita untuk usaha amalan ni dapat hidup di seluruh dunia insya-Allah. Semua Islam di seluruh dunia dah bangun. Sebelum subuh dah buat 4 amalan dah. Insya-Allah tuan. Kita mau hidup dalam keluarga kita ni, mau tarif keluarga kita, insya-Allah bangun sama-sama dan baca Quran sebelum subuh. Kita mau selesaikan 1 juzuk. Sebelum subuh dah selesai dah. Ni Quran belum baca lagi dah pergi baca surah Kabar dah. Baru ni di istimak Maulana Ihsan kata, siapa baca surah Kabar dan tengok TV, ini makhluk, kesan makhluk akan masuk dalam hati dia bertubi-tubi. Kita berusaha dakwah supaya keluarkan makhluk. Kita pergi cari makhluk dan baca tentang makhluk. Di sana projek tu, di sini buat tu, sini buat ni projek banyak ni buat bilion, baca. Ni projek 1 bilion saya dapat. Berjaya saya dunia akhirat. Terkesan. InsyaAllah tuan. Siapa ada niat azam sampai mati tak baca surah Kabar insyaAllah. Ada yang tak angkat tangan tu. Ada niat lagi tu. Supaya makhluk masuk. Surah Kabar faham ya? Surah Kabar ya? Quran ya? Quran ya? Masya Quran. Indonesia kata Quran. Jadi Maulana Ihsan bagi tahu, jangan kita baca surah Kabar, jangan tengok TV. InsyaAllah tuan. Di tangan kita sentiasa ingat Allah, jangan pegang handphone dia. Zaman dulu kita keluar jalan Allah, malam-malam setiap sekarkun masya sebelum tidur bukan tasbih masya Allah, habiskan zikir dia. Kan kita tengok masya keluar cahaya dekat tangan dia. Subhanallah. Untuk dekat dengan makhluk. Beza cahaya yang kat tangan tu mendekat dengan makhluk, hak tasbih dekat dengan Allah. Ini tuan yang mulia, ini pun muzikir, buat amalan, insyaAllah tuan. Itu juga tuan mulia, kita nak jadi akhlak kita bagus, kita mau dakwahkan akhlak Rasulullah pada setiap orang. Kalau kita ni cepat marah, kita tengok hadis-hadis kelebihan tak marah, tahan marah, kita mau dakwah pada orang supaya kita ni, Masya Allah, ada akhlak Nabi. Perintah Allah itu mengatasi kemarahan kita. Hari ini kemarahan kita mengatasi perintah Allah. Betul tak tuan? Kalau dah marah tu lupa lah, saya ni buat usaha Nabi ni. Jadi macam orang awam dah marah kita, keluar semua. Sekali Sayyidina Abu Bakar pukul hamba dia. Pukul. Maka di belakang satu suara, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atas kamu daripada kamu berkuasa atas hamba kamu. Tengok-tengok Rasulullah. Sesungguhnya Allah berkuasa atas kamu tu lebih daripada kamu berkuasa atas hamba saya. Hamba ni tuan boleh, dia punya nilai dia lebih daripada pekerja. Pekerja ni dia bebas, kalau tak nak kerja dia boleh pergi. Tapi hamba tak boleh pergi mana? Hamba diri semua dia punya. Kalau dia berniaga pun, untung berapa juta pun bukan milik 1 sen pun dia tak boleh miliki. Ini hamba. Dia kena bagi pada tuan dia. Ini hamba. Ini dia pukul. Rasulullah kata apa? Allah lebih berkuasa atas kamu lebih daripada kamu berkuasa atas hamba-Mu. Dia tengok. Terus dia pun bebaskan hamba tadi. Saya bebaskan kamu kerana Allah. Tengok tindakan. Maknanya iman mengatasi kemarahan.
Sabdaan Nabi itu Allah lebih hebat. Oh, saya. Tuan. Di sebab itu kita kena usahakan. Akhlak Rasulullah ni tuan. Penting. Ahsin ilaman asa ilaik. Buat baik orang yang buat buruk dengan kamu. Betul juga tuan, mulai kita bercakap tentang ikhlas ni tuan. Kita memang, siapa yang kata dia ada ikhlas, angkat tangan. Saya ikhlas ni, saya ikhlas. Allah Akbar. Ikhlas ni anugerah Allah. Orang tanda orang yang dah ikhlas, dia tak boleh ditipu oleh syaitan. Ini yang ikhlas. Illa min ibadina mukhlasun. Melainkan orang hamba kami yang telah diikhlaskan oleh Allah. Buat macam mana pun syaitan tak boleh tipu dia. Sebab tu kita mau cakap. Saya ingat baru ni mau nasihat kata apa? Kalau dalam hati kita buat usaha, dalam hati kita teringin, kalau boleh kita bercita-cita usaha kita ni, kita beritahu semua orang ataupun kita nak orang tanya, macam mana laporan, Masya Allah, macam mana? Semangat. Tujuan kita nak bagi laporan. Kalau orang tak dengar laporan, tak tanya laporan, kita sedih. Ini pun syirik, bentuk syirik juga dia kata. Maksudnya beritahu baru ni. Satu orang, nama dia Qazwan. Dalam satu peperangan, dia telah tolong sahabat. Dia telah bunuh 8 orang kafir. Lepas habis, semua sahabat-sahabat datang. Oh, syabas, tahniah. Tuhan telah bantu kami, tolong. Dia kata tak ada apa-apa, saya tolong ni sebab kaum saya, kamu adalah kaum saya. Bukan kata kamu seagama dengan saya, tak. Kamu adalah kaum saya. Kalau seagama tu tak apa lagi lah. Sebab kamu Islam, saya Islam. Karena Islam. Ni kamu kaum saya sebab tu, bukan kerana lain. Maka tuan mulia, ni kalau tolong, Mona saya kata tolong sahabat, tolong agama. Tolong sahabat, tolong agama. Tapi oleh kerana dia ketepikan sahabat dan agama, dia letak kaum tu di depan, maka akhirnya bila dia kena cedera teruk, maka dia tak tahan. Biasanya tanda orang tak ikhlas ni, bila datang ujian dia tak tahan. Ni tanda orang tak ikhlas, dia akan tinggal, minta maaf saya. Bukan sebab dia sejuk biasa, sebab tu kita kena sediakan umat ni ikhlas. Dia tinggalkan tabligh, dia buat tinggal tak nak ni. Ikhlasnya kurang. Kalau ikhlas yang sempurna, Allah akan bagi kekuatan luar biasa. Tahan dia. Tahan kena marah. Tahan penderitaan, Allah akan bagi dia tahan. Sebab ikhlas. Karena Allah kudrat Allah akan bantu, tolong dia. Kuatkan dia. Wasabbit aqdamana, kuatkan hati. Satu bila kita dakwah ni, Allah akan kuatkan kita sebenarnya. Jadi dia dah ambil dia punya, tak tahan sakit sangat, dia ambil dia punya apa? Satu panah dia letak bawah, dia meniarap atas tu. Akhirnya mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Jadi sebab itulah kita kena cakap ikhlas ni penting tuan. Macam penting kita buat usaha, buat jaulah, buat gas, bergerak 4 bulan. Samalah pentingnya ikhlas. Kita tidak mau apa-apa. Bas kita mau orang kata. Satu orang datang pada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah bagi dia sesuatu. Orang tu kata apa? Jazakillah. Semoga Allah bagi pahala baik pada kamu. Nak jaga ikhlas ni, Sayyidina Aisyah kata apa? Jazakillah. Kata jazakillah balik. Faham tuan-tuan Datang ke Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bagi sesuatu. Sayyidina Aisyah bagi sesuatu, dia kata jazakillah. Sayyidina Aisyah kata apa kat dia? Jazakillah. Semoga Allah beri kebaikan pada kamu balik. Sebab biar dia jadi sama. Kita hari ni tak kata terima kasih pun, tak kata thank you pun. Allah Akbar. Semoga Allah Ta'ala bawa kita bersifat sahabat insya-Allah. Bas, buat sesuatu semata-mata kerana Allah. Bas, tak mau apa-apa, tak mau apa, melainkan keredaan Allah. Ini satu semangat saja. Begitu yang tuan-tuan mulia, kita nak yakin dengan usaha dakwah ni, kita mau cakap kelebihan dakwah pada semua orang supaya kita yakin dengan usaha dakwah.
Hari ini takaza di seluruh dunia tak dapat disempurnakan. Takaza makami tak sempurna, takaza keluar tak sempurna. Kenapa? Kita belum yakin dengan usaha ni, tuan. Macam mana supaya kita yakin dengan usaha ni? Kita harus cakap kelebihan dakwah sebanyak mungkin. Mana kita boleh dapat kelebihan dakwah ni, tuan? Daripada mana? Dari Quran dan hadis. Kalau kita orang awam ni cari dalam muntakhab tu banyak kelebihan. Cakap yang tu je. Maknanya ni kamu cakap ni ada dalil. Ada? Ni ada dalil. Muntakhab hadis hadiah kat dia. Ini orang tanya dalil kan? InsyaAllah. Ada dalil tak? Ada banyak. Ni muntakhab hadis. Jadi kalau kita cakap beritahu kepentingan dakwah yang ada yang dikumpul oleh Maulana Yusuf rahmatullahi alaih daripada hadis-hadis. Contohnya, seketika jalan Allah lebih baik daripada kita beribadat semua hidup di rumah. Kelebihan dakwah ni. Jadi kita mencerita supaya kita cerita semua orang supaya kita apa supaya orang faham dakwah. Kita hari ini masalahnya kita cerita agama pada orang supaya orang tu faham agama. Supaya kehidupan dia berubah. Ini masalah kita, tuan. Dan orang luar pun macam tu tak faham. Kamu ni buat gas berapa lama dah kat kampung ni. Tak orang kampung tak berubah pun. Dan kita pun faham macam tu juga. Kita kata kita datang tak berubah pun, macam mana ni sini. Banyak gas dah tapi tak berubah orangnya. Banyak jauh lah kat sini. Orang tak berubah juga. Macam mana? Lama-lama kita putus asa. Fikir usaha lain ada lagi tak? Oh, kita mau dapat pemerintahan. Kita dapat yang atas baru boleh ubah bawah. Mana tertib Nabi macam tu? Bapak Nabi buang masa 13 tahun di Mekah. Sedangkan di Mekah pernah ditawar pada Nabi untuk ambil pemerintahan. Tapi tinggal dakwah. Ambil pemerintahan tinggal dakwah. Ambil harta tinggal dakwah. Harta paling kaya sekali. Orang kafir Quraisy kata kalau kau terima dan tinggalkan dakwah, kami akan jadi orang paling kaya. Segala harta kami kumpul, tak payah cari, tak payah pening, tak payah buka kedai, tak payah buka company. Kami akan kumpul harta, ambil. Kau belanja aja, buat tablik je. Tapi tablik tak boleh buat, dia kata. Hari ini kita tinggal tablik kerana harta. Tinggal tablik kerana pemerintahan. Tinggal tablik kerana wanita. Dulu bujang, oh Masya Allah, jos, subhanallah, subhanallah, semua takaza. Masya Allah, Insya Allah, siap sedia. Kahwin, Masya Allah. Itulah saya mesyuarat dengan isteri dulu. Allahu Akbar. Bukan mesyuarat dengan isteri, sediakan isteri. Ini abang dah ambil takaza ni, Masya Allah. Sediakan dia bahawa, sure macam mana, abang pergi tak pergi? Masya Allah. Itu saya masa saya belajar di Pakistan, jemaah-jemaah Pakistan balik ke sana begitu, kami takjub dengan orang gitu lah. Malaysia Indonesia ni apa pun tak tanya isteri dulu kata. Dia bagi mereka ni satu aib. Sana sebab mereka mentadbir wanita mereka. Jadi sebenarnya ada baiknya juga ya. Keputusan mesti tangan kita, mau sediakan dia, isteri kita dia mau sediakan dia. Sediakan dia sampai dia sediakan kita. Macam siapa? Sahabat tu? Amar bin Jamuh. Dia balik, dia tafakur tak lepas. Nak pergi keluar jalan Allah, Rasulullah kata kamu tak boleh keluar, tak boleh keluar balik, kamu uzur, tak boleh keluar. Tafakur tak lepas. Faham tafakur tak lepas? Tak bolos. Mau khuruj, tapi Rasulullah enggak lepaskan, tak lepaskan dia. Sudah dia uzur. Balik rumah isteri dia sediakan ya, abang takut ni nampaknya. Isteri yang sediakan dia pula. Maknanya macam mana di masjid tashkil, di rumah pun tashkil. Ini yang kita kena usahakan. Sebab tu kita buat taklim dan 6 sifat supaya setiap ahli keluarga kita tukang tashkil. Sehinggalah kami keluar mastura di Nizamuddin 3 bulan lepas, dalam wafsi dia beritahu gilir-gilirkan 6 sifat sehingga anak kita yang 8 tahun 7 tahun itu pun 6 sifat dan anak tu tashkil. Masya Allah ya. Abang bila mau keluar, bapak bila mau keluar, ibu bila mau keluar. So latihkan dia tashkil supaya dia jadi da'i. Daripada umur 7 tahun 8 tahun dah mula tashkil. Barulah dia pergi luar sana, dia akan tashkil kawan-kawan dia. Dia jadi da'i. Kawan-kawan dia ajak dia main game, dia ajak main pergi masjid. Masya Allah. Dia tentu nanti buang masa dalam kubur tak ada masa. Nanti
Banyak kita main game dalam kubur masalah. Dia akan fahamkan kawan-kawan dia nanti. Boleh tak pening ya Allah. Anak saya macam mana ya? Sedang buat gas pening tangan anak. Tak jadikan dia dai? Boleh jalan tuan? Jadi kita nak yakin tak usah dakwah ni, kita mau cakap tentang kelebihan dakwah sebanyak mungkin. Sehingga siapa yakin dengan dakwah ni tuan? Kita yakin, bukan orang yakin. Ini kita nak yakin ke orang. Orang tu tak yakin, kita pun dah syak ada dakwah saya ni betul ke tak betul. Kalau kita buat dakwah, yakinkan diri kita, yakinkan orang lain, tujuan untuk yakin dengan kita sendiri. Satu dunia tak yakin dengan apa kita cakap, tapi kita dah yakin, kita berjaya dah dakwah kita. Tapi kalau kita dakwah orang lain, untuk yakin orang lain tentang kejayaan dalam agama, kejayaan dalam buat usaha agama, kejayaan dalam 6 sifat. Satu dunia yakin dengan cakap kita, tapi kita tak yakin kita orang paling gagal dalam dunia. Itu maksud tak dakwah untuk kita tuan, bukan untuk orang. Orang yang berusaha dakwah untuk diri sendiri, dia akan istiqomah sampai mati. Tapi kalau dia buat dakwah untuk orang lain, dia bayar markas karena apa? Oh, saya nak yakin dengan orang-orang depan saya ni, Masya Allah, supaya mereka ni percaya, yakin. Kalau orang semua yakin, dia yang rosak nanti. Oh, Masya Allah, bayan kamu baguslah. Subhanallah, baguslah bayan. Baru ni Mona Syokat bayan dekat Istimak Tonggi, bayan subuh. Lepas dia bayan, dia masuk bilik, saya pun pergi jumpa dia. Semua orang datang jumpa Mona Syokat. Oh, Masya Allah, bayan tuan baguslah, bayan tuan bagus. Tak ada ni bayan Mona Yusof semua, saya ulang saja, dia kata. Dia kata, tak ada ni Mona Yusof punya bayan, saya ulang saja, tak ada apa-apa. Tengok. Saya hanya ulang, paham ya? Saya hanya mengulang bayan Mona Yusof, saya tidak ada apa-apa. Ini iman kita lemah, orang puji sikit, wah, Masya Allah, Subhanallah, iman meningkat, kata. Dan kita iman tak meningkat, iman menurun bila orang puji kita. Jadi tuan yang boleh ni, tuan-tuan mau kita mau cakap kelebihan dakwah ni. Dakwah ni masuk hidup. Tujuannya bukan untuk fahamkan dia, kita ni belum masuk hidup ni. Cakap dengan sedih, ya Allah, saya masih utamakan keperluan daripada usaha agama, ya Allah. Tu cakap dengan orang perasaan sedih. Tuan, dakwah ni menjadi masuk hidup kita, tuan. Diri kita. Boleh jalan tuan ya? Siapa jadikan dakwah masuk hidup, insyaAllah. Apa maksudnya? Setiap masa dan keadaan. Baru ni kita minta istimak untuk Malaysia, Indonesia, minta istimak. Depan semua, Mona Saad, Mona Zubir, Bayi Wahab semua. Bayi Farouk baca. Masya Allah, sekarang ni usaha di Malaysia, Indonesia semua ni Masya dah meningkat, Alhamdulillah. Dah maju. Masya Allah. Jadi kata Bayi Wahab, apa tanda usaha ni dah maju? Semua diam. Bayi Wahab kata, tanda usaha ni dah maju ada dua perkara. Satu, yakin kita yang buat usaha ni terus kepada Allah, tidak lagi pada makhluk. Tidak pada duit, tidak pada cek, tidak ada company, tak. Yakin pada Allah. Yang kedua, kita punya diri, harta, masa kita semuanya digunakan untuk hidupkan, untuk sempurnakan takaza agama. Sempurnakan takaza agama. Bila dua ni ada, mana nampaklah tanda-tanda usaha dah maju. Yakin masih pada makhluk, dan penggunaan diri, harta, masa kita masih lagi tidak untuk hidupkan agama, tapi untuk keperluan-keperluan saja. Sebagian besar harta habis untuk beli kereta, sebagian besar harta untuk buat rumah. Untuk 40 hari 300, 400. Untuk kereta 50,000, untuk keluar 4 bulan. Di mata syekh kita boleh tak 15,000 nak hantar ke Rusia. Saya 3,000 boleh lah, 4,000 insyaAllah. InsyaAllah. Kita mau insyaAllah 50,000 untuk negara jauh, 3,000 untuk kereta, tu betul. Boleh insyaAllah tuan? Saya insyaAllah belanja 50,000 insyaAllah, negara mana saja. Ke Norway ke mana insyaAllah. Untuk kereta 3,000 je lah, sementara sebelum mati. Macam tu insyaAllah tuan. Bila itu dah ada, maknanya kita dah maju dalam usaha ni. Semoga Allah Ta'ala majukan kita insyaAllah. Kalau kita fikir untuk maju kita seperti Nabi dulu. Dan kita fikir macam Nabi SAW, majukan diri sendiri dan majukan umat manusia lain. Ini macam Nabi SAW. Supaya semua Islam dapat maju insyaAllah tuan.
Sedia orang Islam dan sedia orang Islam untuk yakin yang betul dan untuk penggunaan diri harta. Siapa sedia syarat tunai insyaAllah? 4 bulan insyaAllah. Tunai siapa insyaAllah? Bangun insyaAllah untuk majukan diri kita depan Allah SWT. Biar Allah yang kira kita ni maju. Orang kata kamu ni apalah, tak apa. Allah, yang penting Allah. Tulis senarai orang yang maju seperti senarai Nabi-Nabi. Nama kita di bawah sekali pun tak apa. Masya Allah. 4 bulan tunai, Masya Allah. Nasib, Masya Allah. 4 bulan negara jauh ataupun IBB, Allah kabulkan. Ya, Masya Allah. Negara jauh ataupun IBB. IBB, Alhamdulillah. Baru pulang dari Tonggi 4 bulan. Masya Allah. Lagi salam Tuhan, bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Kita pergi mesyuarat, tak payah Baik Farouk cakap dengan Masya Allah yang letak lah Masya Allah. Nampaknya orang Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, semua ni semua dah maju ni, Masya Allah. Allah letak lah nanti Masya. Tak payah orang cakap, oh majulah, baguslah 5 amal, Masya Allah. Sebab apa? Orang yang tidak yakin dengan makhluk, dia akan jaga usaha tempatan makami, dia akan jaga sebab dia yakin. Ini perintah Allah. Orang tidak yakin dengan makhluk, bila-bila dia tashkil pun dia sedia, sebab dia tak yakin dengan makhluk. Orang yakin dengan Allah, macam sahabat, bila-bila masa dia, sebab yakin dengan Allah, macam tentera yakin dengan dia tahu dia punya kejayaan, dia lah ikut apa yang ditashkil. Baru ni kita buat jur dekat kem tentera, Masya Allah, kita beritahu. Tentera ni dah ada sifat sahabat dah. Sedia bila-bila masa. Kalau balik cuti, ada 2 hari cuti, beritahu kena datang segera. Datang tinggal. Ini kalau ini faham, inilah sahabat faham. Datang takaza agama, bismillah. InsyaAllah tuan, siapa lagi insyaAllah? 4 bulan, 2 bulan, 40 hari tunai insyaAllah. Bangun insyaAllah. Masya Allah. Ni bayan-bayan tuan-tuan, bayan ni, dia macam cari tanah. Bayan-bayan, tanam pokok kelapa. Bayan-bayan, dah tumbuh pokok kelapa. Bayan-bayan, jadi buah kelapa, turunkan kelapa. Bayan, buka kelapa, keluarkan dia punya perah. Tashkil ni lah perah ni. Tashkil ni apa? Nak santan tu, ni tashkil ni. Bayan ni hanya cakap-cakap je bau. Sebenarnya, kalau pokok kelapa semua ada, buah kelapa tak ada. Jadi, bayan semua bagus, tapi tashkil tak ada. Macam mana? Alhamdulillah dapat pahala lah dengan bayan, Masya Allah. Semua Allah terima, Insya Allah. Pahala dengar pun kita dapat, Insya Allah. Dan kita jadi orang yang keluar, Insya Allah. Siapa lagi, Insya Allah? Yang balik 40 hari, tambah masa lagi pun tak apa. Ni, waktu istimak macam ni, kita mau tambah korban. Bila ada datang istimak, tak boleh kita buat tertib biasa. Bila datang istimak, tak boleh ikut tertib biasa, tuan. Macam kita kenuri anak kita, tak boleh ikut tertib biasa masak sehari untuk 5 orang. Oh, tertib biasa, saya 5 orang. Hai kenuri masak untuk 5 orang, mana boleh? Itu istimak pun sama juga. Bila ada istimak, dia tak boleh ikut tertib biasa, dia kena tambah pengorbanan. Daripada 5 orang, dia kena masak untuk 2,000 orang. Itu juga bila istimak, 2 kali cilah. 2 kali 40 hari. 3 kali 40 hari, barulah nama istimak. InsyaAllah tuan. Siapa lagi insyaAllah? Ya bangun insyaAllah. 40 hari lagi tambah, Masya Allah. Itulah. Lagi insyaAllah tuan. Mau tambah, balik tambah lagi 40 hari. 40 hari je, bukan 40 tahun. Semoga terima kabul kita insyaAllah tuan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna hudatan mahdin waj'alna minar rasyidin. Allahumma ahsina aqibatana fi umuri kulliha.